Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Arifin, nombor matrik 2201319. Hari ini saya akan menceritakan beberapa ilmu penting yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Elemen pertama dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemulihan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir dan berakhlak mulia. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. Maka pendidikan secara berterusan ini adalah bermula dari pendidikan asas dan peringkat awal kanak-kanak di rumah dan di tadika, kemudian disambung di sekolah rendah dan sekolah menengah, kemudian disambung dengan di universiti dan institusi pengajian tinggi, kemudian diteruskan di peringkat selepas institusi pendidikan tinggi, tempat bekerja dan komuniti atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT secara online dan melalui media massa. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita menghadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. Khasnya, pembangunan ekonomi dalam teknologi, maklumat dan komunikasi. Justru itu, pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen kedua ialah perkembangan potensi individu. Setiap individu dilahirkan dengan potensi, bakat dan juga kebolehan yang berbeza yang dapat dilihat secara langsung dan juga perlu dicungkil. Potensi merupakan satu elemen yang perlu dicungkil dan diasah dan juga dikembangkan oleh individu lain seperti ibu bapa, guru-guru dari semasa ke semasa atau secara berterusan. Potensi setiap individu merangkumi dua aspek yang penting, iaitu dari segi luaran jasmani dan juga dari segi dalaman rohani. Contohnya, guru memainkan peranan yang penting untuk mencungkil, mengasah dan memperkembangkan potensi para pelajarnya supaya individu lebih yakin pada diri sendiri dan juga lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat. Selain itu, potensi dan bakat ini juga dapat dicungkil dan dijelmakan melalui interaksi sosial antara individu dengan individu yang lain. Contohnya, apabila kita berinteraksi dan berbincang dengan orang lain, daripada situ kita dapat lihat bahawa pelbagai cara boleh kita aplikasikan bagi bakat dan potensi seseorang individu dapat diperkembangkan dan juga dapat diasah sehingga ianya dapat disesuaikan dengan diri individu. Proses pendidikan adalah penting dan proses ini seharusnya memberi peluang kepada setiap individu untuk memperkembangkan potensi diri mereka sendiri. Elemen yang ketiga ialah insan yang harmonis dan seimbang. Okey, elemen ini memberi penekanan untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Seperti yang diketahui umum, insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas, serta kematangan emosi dan sosial. Okey, selain itu, insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya iaitu intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani telah diperkembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan dalam tahap optimum. Di samping itu, insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri,
keluarga dan negara. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi kemajuan diri, keluarga, bangsa dan negara. Elemen yang keempat adalah unsur intelek. Bagi elemen ini, iaitu unsur intelek memberi banyak penekanan terhadap proses pembelajaran. Setiap individu perlu menguasai kemahiran asas bagi proses ini iaitu 3M. 3M ini merangkumi membaca, mengira dan juga menulis. Objektif bagi program ini dijalankan terutamanya di peringkat awal pendidikan adalah untuk membasmi masalah buta huruf yang berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat peribumi. Setiap individu perlu sentiasa berusaha untuk memperoleh, memperkembang dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, individu juga perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif, kritikal dan juga reflektif. Individu juga perlu berusaha untuk memperkembangkan daya pemikiran dengan mengkaji, menganalisis dan mengemukakan idea-idea yang bernas supaya memiliki daya intelek yang tinggi. Individu yang memiliki daya intelek yang tinggi akan sentiasa berkongsi maklumat dan berupaya dalam memberikan bantuan dan memberi pendapat yang bernas. Malah, individu seperti ini juga tidak kedekut untuk menyebarkan ilmunya kepada sesiapa. Mereka yang mempunyai intelek yang baik akan cenderung dalam memperbaiki diri dan akan terus berusaha untuk mengembangkan ilmu yang ada dalam diri. Seterusnya, elemen kelima ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada penciptanya. Dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. Oleh itu, manusia harus patuh kepada Tuhan dan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Maka kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan serta mengakui wujudnya pencipta, mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya, mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh pencipta, menyadari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyadari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan.